Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, kumpulan kami akan membentangkan mengenai produk inovasi kami, Go Hijrah. Kumpulan ini terdiri daripada dua orang pelajar yang bernama Ainur Mardiah binti Muhammad Sharif dan Nur Ain Najiha binti Syaruddin. Pada awalnya, BR Berhijrah ini dilaksanakan kerana terdapat masalah iaitu pembelajaran konvensional ataupun secara tradisional kurang efektif dalam menarik minat murid terhadap pembelajaran sirah dan agama. Hal ini kerana pembelajaran tradisional yang hanya berpusatkan buku menyebabkan murid senang bosan dan tidak berminat untuk mempelajari sirah secara mendalam. Oleh itu, BR Hijrah ini dilaksanakan sebagai inovasi yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman murid tentang peristiwa hijrah. Yang kedua, ianya juga digunakan untuk meningkatkan pengalaman dan menjadikan pengalaman itu sebagai pengalaman yang interaktif dan imersif untuk pembelajaran. Hal ini dibuktikan melalui kajian Chen et al. Tahun 2023 yang menunjukkan bahawa kesan besar terhadap perlibatan murid terhadap pembelajaran sejarah menggunakan VR. Ciri-ciri inovasi Go Hijrah yang pertama ialah Go Hijrah menggunakan aplikasi CoSpaces untuk membina persekitaran maya perjalanan hijrah Rasulullah SAW. Yang kedua, elemen gamifikasi ditambah melalui soalan interaktif untuk menguji kefahaman murid di setiap tahap. Bagi proses penciptaan dan juga pelaksanaan, kami menggunakan model trialogical yang mana ia mengandungi 6 blok yang dapat kita lihat pada paparan skrin. Baiklah, bagi blok A menyatakan tujuan keperluan sebenar. Antara tujuan keperluan sebenar adalah untuk pengajaran sirah yang orang kata berdasarkan pemerhatian adalah minat tahap kefokusan murid terhadap subjek ini adalah sedikit kurang kerana kebanyakan murid akan mudah berasa mengantuk dan bosan apabila mempelajari topik berkaitan dengan sejarah. Jadi, pada blok B, kami telah merangka sebuah rangka awal untuk mencipta satu strategi melalui bahan bantu mengajar yang menarik dan juga luar daripada kebiasaan. Biasanya kita menggunakan kuliah, tapi kami merangka pengajaran yang lebih menarik. Oleh itu, pada blok C, kami merangka dan juga menukar versi melalui BBM yang sedia ada zaman sekarang. Kebanyakannya bahan bacaan. Kita tukar kepada dalam bentuk animasi yang boleh bergerak sendiri. Kemudian, kami membuat menggunakan CoSpace yang mana kami melakar gambaran awal menggunakan lukisan 2D. Seterusnya, kami memeriksa dan bertindak. Kami membina bahan pengajaran melalui CoSpace dan juga kami mendapatkan sebarang informasi untuk menghasilkan CoSpace itu. Hal ini kerana kumpulan kami, ahli kami sendiri tidak pernah didedahkan dengan CoSpace. Oleh itu, daripada idea yang timbul ini, kami merangka sebuah scene ataupun kita kata sebuah babak-babak yang bila kita hubungkan menjadi kronologi cerita mengikut yang dinyatakan dalam buku teks itu sendiri. Seterusnya, kami muktamadkan dan juga bertindak. Maka kami menghasilkan permainan selari dengan konten yang ada di dalam DSKP dan juga buku teks agar mudah untuk murid merujuk. Kerana buku teks ni kita boleh kata rujukan utama untuk murid lah, tapi untuk guru DSKP adalah rujukan utama untuk guru. Dan kemudian setelah kami menghasilkannya dan sebagainya, setelah kami membangunkan aplikasi tersebut, kami menilai dan membuat proses maklum balas dengan beberapa orang pengguna pada peringkat awal untuk mendapatkan maklum balas. Jadi daripada situ pada blok F, kita dah tahu apa kelemahan dan juga kelemahan dan juga kelebihan yang ada, maka kita tambah baik dan kita gunakan semula aplikasi itu untuk murid-murid pula. Tadi kita test pada orang terdekat, lalu kita test kepada murid-murid kita. Jadi sebenarnya kitaran ini dia akan sentiasa berpusing dan ia juga melibatkan penglibatan 3 pihak iaitu guru, media dan juga murid.
Bagi pemasaran, kami telah memasarkan produk kami melalui 3 platform media sosial iaitu Instagram, TikTok dan juga Facebook. Berdasarkan dapatan kami sehingga tarikh 30 hari bulan 10 Oktober 2024 pada jam 11.17 pagi, kami telah mencapai sebanyak 10,653 tontonan bagi kesemua video pemasaran yang telah kami pasarkan. Seterusnya mendapat 663 suka dan juga 71 komen di Instagram. Bagi Facebook pula, setakat jam 11.17 pagi pada 30 hari bulan Oktober 2024, kami telah mencapai sebanyak 110 tontonan, 40 suka dan juga 13 komen. Manakala bagi TikTok pula, setakat pada waktu yang sama, kami telah mencapai sebanyak 1,573 tontonan, 127 suka dan juga 1 komen di platform TikTok. Melalui pemasaran ini juga, kami telah mengatur strategi iaitu dengan memuat naik video pemasaran kami secara kerap dan konsisten bagi minggu pemasaran kami. Jadi kami akan post sekurang-kurangnya 1 ke 2 posting berkaitan poster ataupun video. Kebiasaannya, video akan mendapat sambutan. Hal ini kerana orang tertarik kepada visual yang bergerak. Jadi, hasil muat naik kami telah mendapat beribu-ribu tontonan yang mana kami menggunakan strategi menggunakan trend TikTok. Kami mempromosikan video kami dengan cara mengikut orang kata video yang viral pada zaman sekarang. Jadi kami promote menggunakan trend yang sedang panas di TikTok. Jadi bila orang search akan mudah naiklah dan orang akan tertarik untuk melihat variasi produk yang dihasilkan menggunakan teknik promosi yang sama. Seterusnya kami juga menggunakan konsep voice over dalam video pemasaran kami bagi menampakkan kelainan berbanding dengan kumpulan lain. Hal ini kerana kami mengambil kira faktor unik dalam video kami iaitu dengan memasukkan unsur voice over daripada diri kami sendiri. Yang seterusnya adalah kami juga menggunakan konsep membina caption yang menarik dan tidak terlalu formal dan bosan. Kami menggunakan ayat yang mempunyai unsur-unsur seperti kita berdialog dengan pembaca. Jadi daripada pembacaan orang mengenai caption yang telah kami hasilkan, InsyaAllah orang akan lebih tertarik dan mudah difahami serta lebih dekat pada jiwa. Oleh itu, pemasaran sebenarnya amat penting kerana kalau mengikut kajian saya dalam kajian final year project saya telah menemubual seorang penghasil inovasi ataupun seorang usahawan berjaya untuk inovasi jari tajwid. Beliau menyatakan bahawa dalam 100% untuk kita punya produk, 70% sahaja adalah bertumpu kepada marketing. Marketing sangat penting iaitu pemasaran dan juga komersial sebab melalui marketing orang akan kenal dan kita boleh bina brand daripada apa yang telah kita pasarkan. Jadi untuk kita nak bagi orang kenal apa yang kita ada, kita kenalah banyak promote. Jadi 70% ni, contohlah kita ada bajet RM10,000. Jadi daripada RM10,000 tu, RM7,000 tu adalah pada marketing sahaja. Sama ada video, kita nak buat review, kita nak buat online secara Instagram, media sosial, kita nak buat secara offline mungkin melalui radio dan sebagainya. RM7,000 fokus pada marketing sahaja sebab menurut Ustaz Hisham daripada Jari Tajwid, marketing memainkan peranan sangat penting dalam menaikkan produk kita. Jadi dalam marketing itu juga kita kena pastikanlah info yang kita sampaikan tu sesuai kepada pengguna dan juga audiens serta ia tidak menimbulkan sebarang isu yang besar yang boleh mengakibatkan kita terkena kesannya pada akhir nanti. Antara cadangan idea dan penyelesaian alternatif bagi VR Berhijrah ini, yang pertama adalah dari segi misi dan cabaran, kita boleh tambah misi untuk
sumber atau mencari maklumat di setiap lokasi. Yang kedua adalah kita boleh pelbagaikan bahasa dan dialek seperti sediakan pilihan seperti bahasa Arab atau bahasa dialek tempatan bagi memperkayakan pengalaman murid, terutamanya bagi murid yang mempunyai pelbagai dialek di satu sekolah. Yang ketiga, penambahan elemen naratif berterusan. Masukkan naratif audio yang menceritakan kisah hijrah secara berterusan sepanjang pengalaman VR supaya murid lebih mudah untuk mengingat setiap fakta. Dan yang terakhir sekali, sebagai penyelesaian alternatif adalah pendekatan pembelajaran flipped classroom. Berikan akses kepada kandungan VR di rumah melalui peranti mudah alih dan jalankan sesi pembelajaran lanjut di dalam kelas. Baiklah, seterusnya ia berkait dengan penilaian refleksi kendiri yang mana saya akan menerangkan melalui 6 poin utama, iaitu yang pertama, peningkatan pemahaman. Hijrah VR dapat membantu saya memahami peristiwa hijrah yang lebih mendalam melalui visual 3 dimensi. Seterusnya, peningkatan minat terhadap teknologi adalah pengalaman menggunakan VR ini dapat meningkatkan minat saya terhadap teknologi, pendidikan dan inspirasi untuk menggunakannya dalam pengajaran saya. Seterusnya, untuk cabaran penyesuaian, kami mengalami kesulitan di awal dalam menguasai aplikasi CoSpaces yang mana ia memerlukan latihan tambahan untuk kelancaran penggunaan manakala kami tidak pernah didedahkan dengan CoSpace sebelum ini. Seterusnya, kemahiran kendiri dan juga pengajaran. Penggunaan VR ini sebenarnya meningkatkan kemahiran teknologi saya dan membantu saya untuk mengurus masalah teknikal dengan lebih baik. Bagi pembelajaran kolaboratif dan juga inklusif, Go Hijrah VR ini sebenarnya berpotensi untuk menggalakkan kerjasama dan memberikan pengalaman yang adil kepada semua murid. Jadi cadangan masa depan adalah dapat mengembangkan lebih banyak lagi modul VR untuk subjek agama dan juga sejarah Islam, serta kita dapat mengkaji impak VR terhadap motivasi dan pemahaman murid. Jadi kesimpulannya, Go Hijrah ini sebenarnya memberi pengalaman yang berharga kepada saya dan juga ahli saya sebagai guru pelatih, dan saya kami berhasrat untuk terus menerapkan teknologi ini dalam pengajaran di masa depan. Akhir sekali, secara rumusannya adalah pengintegrasian teknologi melalui aplikasi CoSpace dalam pengajaran ini sebenarnya ia dapat membawa satu dimensi yang baru dalam pengalaman pembelajaran. Hal ini kerana kita jarang nak tengok sirah dapat didedahkan dalam bentuk gambaran. Kita memang mengambil kira isu sensitiviti untuk menggambarkan sahabat dan sebagainya. Oleh itu, sebagai guru pendidikan Islam, dalam kita menghasilkan sebarang jenis bahan pengajaran, lagi-lagi yang berkait dengan wajah dan sebagainya, kita perlulah take note, kita perlulah mengambil kira benda tu supaya isu sensitiviti ini tidak akan menimbulkan isu yang besar. Maka adalah penting untuk kita merujuk kepada pihak yang lebih arif, lebih pakar dalam bidang agama sebelum kita mempublishkan sesuatu. Dan murid akan mengalami dan memahami konteksnya secara langsung melalui suasana interaktif sebab melalui pengajaran sirah ni berdasarkan dapatan dan pemerhatian, kebanyakan murid akan mudah berasa mengantuk dan juga bosan ketika belajar sejarah. Oleh itu, penggunaan CoSpace ni dapat menarik minat murid untuk melihat pembelajaran daripada sudut yang berbeza dan kita dapat menerapkan teknologi selari dengan kecenderungan mereka dan juga minat mereka iaitu terhadap animasi kartun. Oleh itu, kita meraihkan minat murid dan dalam masa yang sama kita mengintegrasikan konten yang hendak kita sampaikan kepada mereka. Sekian, terima kasih.